Dekat Jepun, mereka bila mana mereka masuk ke lane dan orang-orang di lane di tepi dia bagi masuk kan, dia akan bagi emergency light sebagai tanda terima kasih. Tapi dekat Malaysia ni, senior saya bagi tahu, senior Jepun, dia bagi tahu yang menarik tentang Malaysia ni, kita berhubung secara telepati. Macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dulu saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Kemudian saya balik bekerja dekat Malaysia 6 bulan dalam company yang sama ketika saya bekerja dekat Jepun dulu. Kemudian saya join business family dan sekarang saya ada buat beberapa perniagaan lah. So, untuk video kali ni saya nak kongsikan beberapa culture shock yang senior Jepun saya terima bila dia datang bekerja dekat Malaysia. Company yang saya kerja ni nama dia Matsuda Sangyo. Dia ada banyak cawangan seluruh dunia. Mula-mula 1 tahun saya bekerja dekat Fukuoka sebagai sales engineer. Saya pergi kilang ke kilang, beli produk mereka, kemudian recycle dan jadikan satu produk baru jual kepada orang ramai lah. And saya dihantar balik ke Shah Alam, cawangan dekat Shah Alam, dan saya ada seorang senior Jepun dan juga satu MD, Managing Director Jepun. Senior saya tu dia jenis santai-santai. Dia ada background yang sebelum dia datang ke Malaysia, dia pernah bekerja dekat company sama tapi dekat Thailand. So dia ada sedikit kita kata dah boleh sesuaikan diri dengan Malaysia lah. Cuma saya ada tanya juga dia beberapa perkara yang buat dia rasa macam, oh, Malaysia macam ni something yang buat dia macam terkejut lah. Of course, bab pertama ialah tentang masa. Orang Malaysia selalu kata macam on the way, walhal tak gerak lagi. Kalau janji pukul 10, confirm lebih dari pukul 10 lah. Tapi ini dalam konteks di luar waktu kerja. Kalau dalam waktu kerja tu, insya-Allah tepati masa, sebab kami berurusan dengan company-company swasta. Kalau berurusan dengan pejabat kerajaan, yes, kami hadapi sedikit masalah. Macam contoh, kami nak apply license untuk recycle kan, kami berhubung dengan jabatan yang memang patut kami berhubung. Waktu pagi kami call, dia bagi tahu keluar pergi rehat. Bila kami call tengah hari sikit, dia bagi tahu tengah busy. Kami call tengah hari lagi, dia bagi tahu tengah keluar makan tengah hari. Kemudian kami call lepas waktu pukul 2 macam tu, dia bagi tahu ada meeting. Sampai 1 bulan lebih kerja kami tergendala disebabkan isu yang remeh sebegini. But of course dalam company tempat saya kerja tu pun ada masalah masa ni. Ada seorang kakak ni dia kerja sebagai bawah dari procurement. Dia selalu datang lambat. Company kami bermula pada pukul 8.30 tapi dia selalu datang pada pukul 9 macam tu. Bila bos saya, managing director tu tanya, kenapa selalu datang lambat? Dia pun bagi tahu sebab jam. Macam saya bagi tahu dalam video-video sebelum ni, bila kita bekerja dengan orang, kita menerima duit dari orang tu, jadi kita kena follow apa yang ditetapkan oleh orang tu. Bukan kita buat kita punya own peraturan lah. So bila kita tahu kalau kita keluar rumah pukul 7 pagi, dia akan menyebabkan kita lambat masuk ke tempat kerja kita. Kita kena adjust masa kita supaya kita dapat masuk on time. Itu adalah amanah. Itu adalah amanah. Sama juga kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar dalam kehidupan ni sendiri, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena follow semua rule yang ditetapkan oleh Allah sendirilah. Kita tak boleh buat peraturan kita sendiri. Kalau kita nak solat, kita rasa kita suka dengan solat, maka kita solat kan. So tak boleh buat benda tu. And sama tentang tepati masa ni, memang orang Malaysia ada sedikit masalah tentang benda ni. Ada banyak perkataan-perkataan yang menggambarkan orang Malaysia lambat, macam on the way lah, depan lift lah, tengah bersiap lah. Ini adalah tanda-tanda dia akan lewat lah. Saya dibesarkan dalam satu family yang agak tegas tentang masa ni.
mak saya dia akan paksa kami, dia lebih rela menunggu daripada orang tunggu dia. So kami dibesarkan dalam keadaan sebegitu. Jadi bila saya ke Jepun, yang mana kita pun tahu dia adalah satu komuniti yang menepati masa, saya tak hadap apa-apa masalah lah tentang benda ni. And tentang masa ni, masalah tentang masa adalah satu benda yang sangat-sangat kritikal dalam masyarakat Malaysia tu sendiri. Bayangkan bila saya nak buat interview dengan kita punya orang-orang yang apply kerja kan, janji pukul 10 pagi, dia akan datang pukul 10.30. Yang tu saya consider okey lah. Yang tak datang terus pun ada. Malam sebelum waktu interview tu, punyalah semangat tanya itu ini, call, lepas tu tanya esok macam mana. But masa kejadian dia tak datang untuk interview. Banyak sangat masalah macam ni yang saya hadap lah bila saya run company sendiri. Okey, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ni, somehow saya bersetuju dengan senior saya. Dia bagi tahu, okey, dekat Malaysia ni kita panggil sebagai komuniti ataupun budaya memandu lah. Malaysia adalah satu negara yang budaya memandu. Kita tak naik public transport sangat. So banyak masa kita akan drive pergi mana-mana. Waktu tengah hari biasanya kami couple, kami akan pergi ke restoran-restoran tertentu, kami makan sama-sama dekat situ. Dekat Shah Alam ni ada beberapa restoran yang famous, macam Banana Leaf Restaurant, saya dah lupa dekat mana. Lepas tu macam Muhammad Chang, yang mana restoran-restoran ni dia punya parking tu boleh dikatakan hampir tiada lah. And bila kita pergi waktu lunch ni, memang waktu yang paling ramai manusia. So apa yang berlaku ialah bila kita tak jumpa parking, kita akan buat double park, which is benda ni takkan berlaku dekat Jepun. Pergi mana-mana sekalipun kita tak akan nampak benda ni berlaku dekat Jepun. Saya tak nafikan di Jepun pun memang masalah parking ni memang ada lah. Dia macam by right, kalau kita fikir secara logik kan, bila buat satu bangunan dalam 6 lot macam tu, dan dalam bangunan tu kemungkinan besar bangunan kerja kan, dalam satu bangunan mungkin ada 20 orang kerja, sepatutnya ada 20 parking kalau fikir secara logik kan. Tapi benda tu memang mustahil berlaku. Jadi satu lot tu mungkin ada 3 parking yang disediakan, something like that. And di Jepun pun masalah yang sama tetap berlaku lah. Cuma dekat Jepun, walaupun masalah parking ni kita kata, walaupun mereka hadap masalah parking, belum ada lagi lah saya nampak orang double park. And senior saya kata benda ni macam nak kata tak baik pun tak juga, nak kata buruk pun, nak kata bagus pun tak juga. Cuma yang bestnya, dia bila kita double park ni, dia kata make sure yang kita jatuhkan handbrake lah supaya orang dapat tolak kereta kita, ataupun kita duduk di kawasan berhampiran supaya bila orang horn tu kita tahu bila nak keluar. Sebut tentang horn ni kan, bila ikut pengalaman saya, negara yang paling banyak guna horn ni ialah Indonesia. Ni pengalaman peribadi saya lah. Kalau saya bercakap dengan kawan yang pernah belajar dekat India ataupun Mesir, mereka bagi tahu dekat sana lagi teruk kan. Tapi saya pernah pergi dekat Indonesia, saya pergi dekat Makassar, saya pergi dekat Bali. So dekat tempat-tempat yang saya pergi ni, memang horn dia tak boleh bawa bincang lah. Dia punya horn tu bukan nak gaduh, tapi just macam bagi tahu kepada orang lain yang kita nak lalu. Kadang-kadang jumpa kawan tu benda standard kan, jumpa kawan kita horn. And jalan raya dekat Indonesia ni somehow dia bukan menakutkan lah, satu culture yang baru untuk orang-orang yang ada dekat Malaysia. Macam kita nak U-turn kan, bila kita nak U-turn, dia akan tolong kita. Nampak macam bagus lah, dia tolong kita untuk U-turn kan, tapi dia akan minta duit lah, so kita kena bagi duit. And saya ada satu pengalaman dekat Makassar, saya pergi dekat masjid dia kan, saya pergi dekat masjid dia, saya solat macam biasa. Bila saya keluar dari saya punya, bila saya keluar dari masjid tu, saya cari selipar saya saya, tapi saya tak jumpa. And bila intai, tengok ada 2 orang budak dekat luar sana. So kita tanyalah, adik ada nampak tak kita punya selipar kan? Dia bagi tahu yang ada, dia dah simpan. Cuma kalau nak ambil kena bayar lah. Tu dia punya perniagaan tu memang luar kita punya akal fikiran lah. So itu perkara kedua yang senior saya rasa macam culture shock bila duduk dekat Malaysia ni, double park. Okey, yang ketiga dia berkait dengan kereta juga, yang mana dekat
dekat Jepun, kita tahu yang dekat Jepun mereka suka, bila mana mereka masuk ke lane dan orang-orang di lane di tepi dia bagi masuk kan, dia akan bagi emergency light sebagai tanda terima kasih. Tapi dekat Malaysia ni, senior saya bagi tahu, senior Jepun, dia bagi tahu yang menarik tentang Malaysia ni, kita berhubung secara telepati. Macam kita nak masuk ke kanan, kita tak bagi signal, kita tak angkat tangan. Kalau angkat tangan tu kita kata signal tahap tertinggi lah. Tapi ni tahap angkat tangan pun tak, lepas tu bagi signal pun tak. Dia just macam hampir ke kanan, hampir ke kanan, hampir ke kanan, dengan harapan orang di sebelah kita tahu yang kita nak masuk ke lorong tersebut. Ini pun yang buat senior saya macam culture shock lah. And benda ni pun pernah diutarakan oleh wakil duta Jepun ke Malaysia masa saya naik kereta dengan dia. Masa tu saya pergi ke konsulat Japan in Penang. Saya naik kereta dengan dia drive untuk saya. Saya pun tanya dia, macam mana Malaysia? Dah berapa tahun? Dia pun bagi tahu, okey, saya dah setahun setengah dekat Malaysia ni. So macam mana makanan? Makanan dekat Penang memang best lah. Makanan dekat Malaysia memang best. Rumah besar, memang syok gila. Cuaca tak sejuk, tak panas, cun dia kata. Tapi satu je masalah dia dekat Penang ni. Saya tanya apa masalah dia? Dia pun tunjuk dekat depan, which is kereta masuk macam gitu je. Syup, masuk laju lah. So dia cakap cara orang Malaysia memandu ni memang kita kata dahsyat lah. Dia kata dalam bahasa Jepun ada satu istilah yang mengatakan macam kalam kabut ataupun dahsyat, macam tu kita panggil dia sebagai arai. So arai macam arai motor tu, motosikal tu, arai tu. So, dia memberi satu gambaran yang Malaysia ni memandu dalam keadaan yang kita kata dahsyat, menakutkan, kalam kabut, something like that lah. Unteng arai desu yo. Arai desu yo. So, something like that lah. And itu yang menakutkan orang Jepun lah. And benda ni pun memang menakutkan saya juga. Sepatutnya kita bagi signal lah. Bila kita nak masuk ke kanan, kita bagi signal kanan. Bila kita nak masuk ke kiri, kita bagi signal ke kiri. Sebab kita mesti bagi tahu orang seterusnya, orang di belakang kita, ke mana kita nak pergi, supaya tak menyusahkan dia. Saya pernah lah nak aksiden beberapa kali disebabkan orang hadapan saya tak bagi signal. Kadang-kadang dia break secara mengejut. But benda ni seriously Malaysian patut ubahlah perangai kita. Memang saya setuju bila orang buat komik macam orang tak bagi signal ni equal to khinzir. Saya setuju gila benda ni. Sebab memang layak pun dipanggil macam tu. Sebab dia punya level menyusahkan orang tu bukan tahap memperlambatkan kerja orang, tak, tapi dia boleh meragut nyawa orang kot. That's why saya setuju kalau kita panggil golongan-golongan yang tak bagi signal ni dalam kelompok khinzir. Sorry to say lah. Okay, last kali apa yang senior saya kongsikan dengan saya, apa yang membuatkan dia terkejut bila duduk dekat Malaysia ni ialah bila pergi dekat restoran. Bila pergi dekat restoran, makan dulu baru kira, bukan makan dulu baru bayar. Kalau makan dulu baru bayar tu adalah benda yang standard kan. Kita pergi dekat mana-mana restoran, kita order nak yakiniku buffet RM25 dekat restoran Samurai Yakiniku Bangi atau restoran Samurai Yakiniku Kota Baru kan. Lepas tu bila dah sudah makan, kita pergi bayar. Ini benda yang sangat-sangat standard lah. Tapi dekat Malaysia ni, kalau kita pergi dekat nasi campur yang banyak lauk macam tu, ataupun kita pergi dekat kedai mamak yang jual yalah banyak-banyak lauk macam tu, dia ada sesetengah tempat dia macam kita ambil dulu. Bila kita nak kira, dia cakap makan dulu. Bila makan dulu, kalau dia sempat kira, okey lah, dia datang dekat meja kita, dia kira kan. Tapi kalau dia tak sempat kira kita sudah habis makan. So dia bergantung kepada kejujuran kita sendiri kan. Benda ni memang mustahil ada dekat Jepun. Dekat Jepun dia punya efisiensi dari segi kita masuk ke dalam kedai tu, ada tempat memang tak dinafikan, ada yang kita kena tengok menu dan kita kena order. Itu pun satu cara. Ada satu tempat yang kita kena pergi beli kupon. Dia ada satu mesin macam tu, dan kalau contoh kita nak beli udang, so kita tekan kupon udang dan kita nak tambah contoh tempura dekat atas dia, dan kita tekan tiket tempura, kita pun bagi dekat yang buat makanan lah. So dia akan buat makanan kepada kita. So ini cara Jepun lah. Tapi belum ada lagi dekat Jepun ambil dulu, makan dulu baru kira. Benda ni tak pernah berlaku dekat Jepun. Somehow kalau kita nak kata bagus lah, dia macam sedekah kan. Dulu saya setuju lah bila kita kata owner dia bagus gila bagi sedekah dekat orang kan. Kalau betul dia niat sedekah, okey, alhamdulillah. Tapi kalau dia macam
aku nak tuntut kau di akhirat esok. Saya rasa bila saya bercakap dengan kawan-kawan saya bagi tahu owner yang macam ni dia membuka pintu kepada kemaksiatan. Ialah tipu pecah amanah tu adalah maksiat kan. So dia kata owner yang macam ni dia macam membuka pintu ke arah kemaksiatan tu, dan benda ni tak patut berlaku. Dan bila saya fikir balik, bila saya tanya orang yang lebih pakar dalam agama, betul, mereka bagi tahu benda tu betul lah. Maksudnya memang sepatutnya kita pergi ambil makanan, kita terus pergi cek harga dia berapa dan kita makan, lepas tu nak bayar tak ada masalah lah. Kita tak boleh macam owner kedai makan tu dia tak boleh macam aku percaya kepada pelanggan aku, mereka tak akan tipu aku. Kalau mereka tipu aku akan argue dia dekat akhirat esok kan. Benda ni tak boleh. Benda ni tak boleh. Dia macam membuka pintu ke arah kemaksiatan lah. Walaupun dia tak suruh pelanggan dia tipu, tapi dia membuka pintu tu. And Islam agama yang sangat-sangat hati-hati. Benda-benda macam ni pun kita dilarang buat. Kita dilarang buat benda-benda macam ni. And bila cakap tentang Islam agama yang sangat hati-hati ni, saya suka untuk bincangkan dengan anda ataupun cerita kepada anda tentang UFO game kaca tu, yang mana gocha, kita macam bayar 100 yen ataupun maybe 2 ringgit Malaysia, dan kita boleh kontrol tangan UFO tu untuk tangkap hadiah-hadiah apa semua tu, dan kalau kita dapat masukkan dia ke dalam lubang, so kita akan dapat hadiah tu kan. Kalau fikir logik, kita willingly untuk hilang 2 ringgit Malaysia untuk main benda tu. Tapi bila kita bercakap dalam konteks agama, benda tu tetap haram. Dia tetap jatuh dalam judi lah. Sebab dia akan menganiaya satu belah pihak secara dasarnya. Walaupun pihak satu lagi dia bersetuju. So, atas dasar ni kita kena follow juga tunjang agama tu macam mana. Sebab kita kan orang Islam. So, basically ada 4 benda yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni yang membuatkan senior Jepun saya terkejut bila dia duduk dekat Malaysia ni. Yang pertama, tentang masa. Yang kedua, tentang double park. Yang ketiga, tentang tak bagi signal, tapi sebaliknya menggunakan hati, telepati, bercakap dengan kereta-kereta tepi. Dan dia tidak terhad kepada kereta saja. Kadang-kadang bila nak lintas jalan raya tu kan, dia jam angkat tangan je. The power of hand, okey, berhenti. Dia pun terus jalan, lintas jalan. Sedangkan kereta dekat belakang tu, kereta yang laju gila ataupun lampu isyarat dekat depan dah jadi warna hijau, dia tak kisah benda tu, yang penting dia dapat rentas jalan kan. Dan yang keempat, tentang makanan tadi, makan dulu baru kira, bukan makan dulu baru bayar, tapi makan dulu baru kira. So itu beberapa perkara yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Kalau anda ada apa-apa soalan atau anda nak tanya apa-apa pendapat, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh.